Assalamualaikum kepada saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang boleh menghadirkan diri ke taklimat. Ada dua taklimat kita hari ni, taklimat penting untuk aktiviti penjawab baris seterusnya, which is taklimat untuk orang program berusaha menunjuk skop pemilihan dan juga taklimat juruk di dalam. Tanpa buang masa, saya menjemput Cik Amiruddin untuk memimpin kita bacaan doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidni ilman warzuqni fahaman wa bishrah li sadri amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Cik Amiruddin atas bacaan doa tadi. Untuk melengahkan masa, kita mulakan dengan taklimat pertama kita, iaitu taklimat borang perolehan untuk skop borang pemeriksaan untuk skop perolehan. Saya persilakan Puan Yohanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemeriksaan menunjuk yang akan datang, kita dah setuju pemeriksaan perolehan dimasukkan dalam skop. Jadi hari ini untuk bantuan lah macam mana kita nak jawab soalan dalam orang tu. Okay, kalau ada soalan terus tanya je lah. Okay, untuk skop kali ini kita dah minta kebenaran kepada pengurusan untuk masukkan hanya dua saja, iaitu pembelian terus melebihi 1,000 hingga 10,000 setahun dan sebuah harga melebihi 10,000 hingga 20,000 setahun saja. Sebab kedua-dua skop ni ini yang PTJ buat 100%. Okay, dan kita juga setuju untuk ambil 4 sampel bagi setiap PJ, sama ada dua sampel pembelian terus dan 2 sampel sebuah harga, ataupun untuk PTJ yang tak ada sebuah harga ambil 4 sampel pembelian terus. So apa-apa pun 4 sampel ni mix lah mana-mana yang diorang ada. Dan kita dah minta ICT untuk sediakan senarai pembelian terus dan sebuah harga bagi PTJ. Okay, itu saya akan forward kepada masing-masing untuk sebagai rujukan lah kalau you nak minta sampel dekat PTJ. ICT akan ambil dari Sistem perolehan tu? dalam sistem perolehan. Sistem perolehan. Dalam UTM Fit. Yes. Okey, untuk pembelian terus melebihi 1,000 hingga 10,000. Dalam peraturan kita, pembelian terus boleh dibuat kepada syarikat pilihan yang diketahui sentiasa mengenakan harga berpatutan. So dia boleh beli terus direct lah. So ini secara ringkas flow dia. Dan borang pemeriksaan mojo pun saya dah sediakan ikut flow ni. Okey, contoh kesan kesihatan. Boleh tu tak? Okey, ini contoh saya ingat semua orang tahu kot kesempatan ni. So dalam borang bersama mengejut, perkara-perkara yang dibulatkan ni boleh dinyatakan dalam borang. Okay, step pertama dalam setiap perolehan, pemohon perlu sediakan borang anggaran pejabat. Okay, contoh borang anggaran pejabat. Ini contoh borang anggaran pejabat.
Okey, yang ini anggaran peruntukan dia, siapa pemohon, nama dan tarikh, sokongan dan ada kelulusan. Ini mesti ada job ada job. Sebab kita nak tahu, sebab peraturan kata kelulusan ni perlu ketua atau timbalan. So kalau tak ada, kalau yang meluluskan itu bukan ketua atau timbalan, dia minta surat salinan turun kuasa daripada ketua PTJ kepada pegawai lain yang meluluskan. Orang anggaran pejabat. Okey. Tengok kat situ Abu Bakar Muhammad Saleh, Abu Sebab Bakar Muhammad Saleh, dua-dua sebab kan? masa ni sebab masa ni siapa cuti Cik Haidin masa tu kan tak ada ketua unitnya. So maknanya kalau yang menyokongnya tu yang besar, lebih besar tak apalah, tapi kalau yang menyokong yang kurang Patutnya lah, sebab ini saya ambil contoh perabot, masa ni ketua unit dia kan tak ada. Jadi dia patutnya pemohon dia kerani, jadi ketua unitnya ini timbalan ketua atau timbalan PTJ. Ni disokong dengan diluluskan kena orang lain Orang yang lain sebenarnya. betul. Tapi mungkin ada kes-kes dia lah, kalau macam ini jadi, mungkin kena tanya kenapa orang yang sama, ataupun kenapa nanti orang yang ni pemohon lebih besar daripada orang yang meluluskan kat bawah ni. Orang sokong tu ketua UPL. Patutnya Lulus ketua jawatan. kita tengok ni, meluluskan ni ialah patutnya ketua PTJ atau timbalan. Ni sebagai contoh Kak kan. Maknanya yang disokong patutnya Asha. Jadi diluluskan kena Cik Ben ke ataupun lain? Kalau ikut pihak bendahari, ketua kita Cik Puan Sharifah atau Cik Bakar lah. Kan? Jadi salah seorang lah. Ya. Okay, terima kasih. Satu lagi ketua unit tu maknanya dia tak semestinya timbalan kan, yang disokong kat situ. Kalau yang kena tengoklah, kalau yang kami pergi tu ketua siapa yang buat permohonan ni, mungkin masa kami pergi Oh, yang tu untuk siapa yang buat permohonan yang penting mungkin unit yang ambil pergi tu ketuanya timbalan, tapi bawah ni janganlah orang yang sama meluluskan, dia bisa lagi besar daripada yang ni. yang penting yang diluluskan tu timbalan ataupun Yang penting yang meluluskan ni ketua PTJ atau timbalan. timbalan tu lah. Okey, saya tengok soalan yang nombor 2. Okey, peraturannya untuk pembelian terus, PTJ digalakkan untuk dapatkan quotation sekurang-kurangnya daripada 2 syarikat. Ini kita galakkanlah. Saya masukkan walaupun digalakkan sebab mungkin kita boleh jadikan PTJ yang dapatkan quotation tu sebagai rujukan macam kredit kat dia lah, walaupun kita galakkan tapi dia masih dapat quotation, so dia boleh tengok harga orang lain rather than PTJ yang dapat terus ambil je dekat syarikat yang satu je. Okey, yang ketiga, kelulusan pemilihan syarikat diberi oleh ketua jabatan, makmal atau badan dia. Kelulusan pemilihan syarikat ni maksudnya lepas dia dah dapatkan quotation ni, dia compare harga, so dia setuju untuk pilih syarikat. Ini kelulusan. Yang tadi tu kelulusan pembelian semula, kelulusan pemilihan syarikat berjaya lah. Okey, okey, bayaran. Unsur bayaran ni kita masukkan sebab selalu mungkin terjadi penghantaran sebenar tu tak sama dengan penghantaran patut pada BT. Jadinya just nak selaraskan dengan tarikh penghantaran dalam BT, patutnya sebelum atau pada tarikh hantaran sebenar. So yang ini kena rujuk DO lah. Okay. Datanya ambil hari tu patutnya salinan dokumen bayaran ni DO cuma terus ikut. Ini ada salinan kat PTJ, so kita boleh rujuk kat sini lah. Okey, pembelian terus dah selesai. Seperti direct je. Okey, untuk sebuah harga melebihi 10,000 hingga 50,000 setahun. Okey, peraturannya PTJ perlu buat sebuah harga bertulis dan panggil sekurang-kurangnya 3 pembekal bumi dan pendaftaran kewangan dalam kod bidang berkaitan. Okey, ini flow dia, secara roughly flow nya, dan soalan pun kita dah buat ikut flow nya.
Okey, yang pertama, untuk orang lulusan spek sama macam yang dalam pemilihan terus tadi. So yang kedua, pelawaan sebuah harga. Yang peraturan summary 3, pemegang akan kementerian dan pentadbiran bumi. Yang kedua, PTJ sepatutnya menyediakan daftar untuk catatkan senarai syarikat yang menyertai sebuah harga. So yang ini kita boleh matchkan dengan yang ini lah. At least 3, kalau dia hantar lebih tu okey lah. Ini seperti ni apa? Pilih. Ini perkara yang Ayat. dipilih. Dalam pilih. Okey. Dalam peraturan, untuk notis sebuah harga tu, patutnya PTJ tampalkan di papan kenyataan dia dan iklankan dalam web untuk kita beri peluang kepada syarikat lain. Tapi untuk fractionalnya, bila kita buat tulisan mengejut, sebuah harga tu mungkin dah tak ada. So untuk yang ini tak payah tengok, cuma kita nak tengok dia iklan tak dalam laman web. Jadi untuk tujuan yang ini, saya minta lah nanti kita masuk dalam laman web perolehan tu. Dia akan ada senarai sebuah harga selesai dan senarai sebuah harga. Kalau cerita kalau ada menyadi lah. Okey, untuk perkara peraturan 4 ni, tempoh sebuah harga adalah sekurang-kurangnya 7 hari. Dan sebuah harga patutnya ditutup jam 12 berserta dengan peti. Maksudnya bila ditutup sebuah harga, peti pun kena tutup. Jadi orang yang hantar lewat, kita tak akan terima lah. Okay. So contoh kenyataan sebuah harga. Okay. Jadi ini perkara-perkara yang ada dalam ikut bidang. Ikut bidang ni ikut yang dalam Kementerian Kewangan ni. So mula jual hingga tarikh tutup. So ini kena 7 hari bekerja. 7 hari. Minimum 7 hari. Okay, so ini per 12 hari. Kau sampai dah ni. Okay. Seterusnya, proses seterusnya bila kita dah buka tu, bila kita dah keluarkan sebuah harga. Untuk tujuan buka sebuah harga, peraturannya, lantikan AJK membuka sebuah harga PTJ adalah tidak lebih 5 orang secara bersurat oleh ketua PTJ. Dan lantikan masih berkuasa semasa sebuah harga dibuka. Okay, sebuah harga hendaklah dibuka oleh 2 orang AJK. Sekurang-kurangnya salah seorang adalah pegawai A pada satu-satu masa sebuah harga dibuka. Katalah AJK pembuka sebuah harga ada A dan B, tapi dalam setiap kali buka mesti A atau B atau AA, tak boleh BB. Okey, AJK pembuka sebuah harga hendaklah melengkapkan borang jadual pembuka sebuah harga dan borang penyerahan sebuah harga. Lepas dia buka tu nanti dia nanti kat bawah tu ada. Okay, ini contoh jadual buka. Ini borang penyerahan sebuah harga. So yang kedua-dua surat ni, borang ni perlu diisi oleh pembuka sebuah harga. Dan dia akan majukan balik pada urusan dia. Okay. Tawaran sebuah harga yang dihantar oleh syarikat hendaklah dibuka pada hari yang sama sebuah harga ditutup. Dan tak boleh buka, sepatutnya tak boleh buka selepas hari itulah. Sepatutnya buka hari yang sama. Okey, anggaran pejabat hendaklah dimasukkan dalam peti sebuah harga sebelum tarikh tutup. AJK initial untuk sahkan peraturan yang diperolehi. Menjadi kebiasaan kat PTJ pun, anggaran pejabat dia tak masuk dalam peti. So bila kita keluarkan peraturan initial, so bila ada anggaran initial, maksudnya dimasukkan dalam masa sebelum sebuah harga tutup. Okey, seterusnya peti tawaran hendaklah dikunci oleh kunci berbeza dan kuncinya hendaklah dipegang secara berasingnya oleh 2 orang pegawai kanan PTJ. Kanan ni sekarang. Ini sebenarnya dah jadi dalam salah satu program audit dalam. So
So dia orang tanya juga jawapanan ni apa. Saya tak tahu audit dalam dia pun tak tahu jawapanan tu apa tau. Sebab PTJ sekarang ni yang pegang kunci tu masa-masa boleh pegang. Tapi yang tak mematuhi tu, seperti tawaran ni seorang pegang, kuncinya sama. Kunci dia. Jadi at least kunci ni kena berbeza. Banyak surat lepas ada. Dua kunci dua orang disimpan Dalam sekali. bilik tak ada lah, tapi kalau ada Tadi memang ada dua kunci, tadi semua ada. Maksudnya kalau kita tak tahu, kita tanya tak ada bukan sekali. Macam mana? kalau nak tengok Sains kita. try kunci dekat peti lah. Tak, maksudnya orang yang kena ada surat atau ada surat Kat kita ada surat lantikan kita sebagai penjaga kunci peti. Tapi tidak dinyatakan dalam keliling, cuma ini peraturannya. Cara mana PTJ nak buat tu kita tak adalah. Bukan cuma peraturan yang pegang dua kunci dengan saingan ni yang cuma pegawai kanan ni mungkin tak apalah, saya pun tak pasti macam mana siapa yang pegawai kanan PTJ tu. Dan untuk liaiskan dengan teguran audit nanti mungkin saya kena tanya orang audit dalam lah apa yang dia define pegawai kanan PTJ ni. kita tak boleh bagi definition. Kita tak boleh tetapkan definition sendiri. Jadi kita buat benar ni. Setiap bendahari pun dia tak pegang kunci. Kunci tu macam peti, ada setengah peti yang memang ada surat dalam kuasa kepada saya untuk pegang certain peti, sebab itu untuk tender. Tapi untuk tender seperti tawaran yang lain, kuncinya di milik Asha. Dan dia tak ikut pun, kalau macam ni tak ikut lah. Sebab dia patutnya Sekaligus tu semua kat situ. Sebab tu tak boleh lama je ada dua kunci. Sebab Saya Salah lah. sebab rasionalnya dua kunci berbeza dipegang oleh dua orang pegawai ni. So bila kata seorang tu nak buat hal, seorang kunci satu kali kat orang lain. Tak ada teaming. Tapi kalau ada dua satu step macam tu tak akan. So siapa yang menyemak penjawab dari nanti standby. Okey, step seterusnya penilaian ni. Okey, untuk sebuah harga yang ini, penilaian ini, laporan penilaian sebuah harga disediakan oleh pemohon. Tiada standard format, diorang boleh buat laporan ikut format sendiri, cuma kena justify lah kenapa kita pilih syarikat tu. Yang pembekal yang berjaya adalah berdaftar macam tadi, dia punya peraturan asal tadi. So untuk tentukan dia berdaftar atau tak, syarikat perlu majukan salinan sijil kementerian. Penilaian apa? Penilaian keluarga. Penilaian harganya ke ataupun Penilaian untuk yang ini, untuk hari lain ni dia tak ada split. Oh, tak ada teknikal dan harga. Baik. Dia akan penilaian laporan penilaian sebuah harga ni oleh pemohon je. Okey. Okey, seterusnya ialah kelulusan. Kelulusan pemilihan diberi oleh ketua PTJ. Again, kalau selain ketua PTJ, salinan surat turun kuasa hendaklah diberilah kalau ada pegawai lain yang luluskan. Okey. Okey, seperti yang pemilihan terus tadi, kita tentukan tarikh pantai adalah yang selaras dengan tarikh pantai sebenar. Okey. Sebagai tambahan kepada orang yang sedia ada, kita masukkan sama ada PTJ mematuhi plan 2011 kita, iaitu pelaksanaan integrity pack dalam perolehan mesti. Berkeliling ni minta semua syarikat yang berjaya melengkapkan surat akuan pekerja berjaya, iaitu aku janji tidak menerima atau memberi rasuah sebagai ganjaran menerima sebuah UTM. Okay. Ini contoh kurang kosong. Jadi syarikat ni patutnya isi lah maklumat-maklumat yang sedia ada dan dia tanda tangani. Dan orang ni perlu bagi balik dekat Ni standard. standard. Okey. Salah satu lagi pematuhan yang saya masukkan kali ini ialah menjaga kerahsiaan maklumat mesti.
Okey, kita dah keluarkan peringatan pada 24 bulan 2 mengatakan pegawai dan staf UTM yang terlibat dalam memelihara kerahsiaan maklumat perolehan, jauhi rasuah, salah guna kuasa, palsu maklumat atau rekod dan subhat dengan pembekal. Okey, untuk tujuan kali ni yang berkaitan cuma kat bawah ni lah, sebab sebuah harga. Ini kita dah war-warkan. Kita dah bagi. Dalam bentuk apa? Kita dah bagi surat peringatan, tapi Ketua PTJ perlu tanda tangan. Tanda tangan dia terima dan dia akan sebarkan maklumat ni pada Ketua PTJ ni. Dia dah tanda tangan tu? Tapi tak semua lah. Penerimaan. Penerimaan, penasihat penerimaan. Ini yang PTJ tak sign cik Pak masuk dengan MG. Dah masuk lah? Oh, dari tu saya mestilah. Banyak ke yang tak Tak banyak. Dia banyak hantar, dia tak banyak. Okey, sebagai tambahannya, tempoh salah sebuah harga tidak melebihi 90 hari dari tarikh tutup. Jika tempoh sebuah harga tamat 90 hari lebih dari 10 hari tanpa ada keputusan, maksudnya tiada PD dikeluarkan kepada syarikat, sebuah harga dah di pelawus semula. Tempoh sebuah harga tidak boleh dilanjutkan. Dan sebuah harga yang diterima selepas jam 12 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dibuka dan tidak akan dipertimbangkan. Okey. Slide dah. Ada soalan cepat ke? Aku lupa slide. Dokumen ni memang dia ada simpan kopi. Patutnya ada satu sekali. Satu set. memang dah diajar pada dia orang buat macam tu ke? Jadi satu set lah. Diajar tidaklah, tapi untuk kita Keliling lah. dia macam Peraturan lah. dokumen sebuah harga, dokumen pembayaran. Kalau dah senang dia sekali lakukan. Tapi ada PTJ yang asingkan dokumen pembayaran dalam fail lain. Walau macam mana pun ni jadinya adalah bendanya. Tapi kalau macam salinan DO tu, kalau DO tu kadang-kadang sampai kat dia masuk dalam, bila dia nak buat bayaran, dia masuk takut dah DO dah tak ada kopi, dia masuk dalam voucher. Maknanya mungkin kena tengok voucher. Tapi ambil kata patutnya dia ada salinan Patutnya dia simpan. Patut dia tak simpan. Takut tak simpan. Takut. Benda tu tak ditulis di mana-mana kan? tak ditulis mana. Kita dah pastikan bayaran dibuat, bekalan dibuat sebelum atau pada tarikh hantaran DPT. Kita dah pastikan itu. Sebab mungkin ada kes-kes yang pengantarannya lebih jauh lagi, lambat lagi daripada Kalau tak tengok DO, tengok kat PT. Sebab PT tu kan ada orang sign dia mengakui terima tarikh dia tapi sign. dia tak sebenarnya. Dia tak tentu bila tarikh kita terima bekalan sebenar. Barang tu. Kalau nak buat tarikh bayaran 14 hari nak kena kira daripada tarikh terima sampai bayar tu kan. Nanti kan dah kerja pula nanti. Takut silap-silap mungkin kita kena cari separuh, tak fakulti separuh kena pergi kacau, kena pergi hang Musabariah lah. Kalau ada Sebab vouchernya. takut dah masuk dalam voucher. Sebab DO ni tu kopi selalunya satu company akan simpan atau bukan simpan, satu bagi kat kita. Jadi bila kita yang bagi kat fakulti tu, fakulti akan bagi sekali untuk buat bayaran. Dan takut dia tak putus sikit. Sepatutnya pada dia simpan lah. Sepatutnya lah. Kalau dia tak simpan, means bank of important. I mean, kena ada teguran lah. Kalau dia tak simpan, kena ada teguran lah. Ambil punya pembayaran komisi dia pun siap. Orang tak ambil kan. Tapi yang tak tu masalahnya kalau orang ni pun dia nak ikut kata. Kita punya lebih mudah semak di tempat dia daripada semak di tempat kita. Sebab tu dia kena simpan whatever that they said. Okey, ada soalan? Macam tu dia. Dah cerita sekali kan? Group. Group Dia tak yang kita cerita 3 bulan Pasal butuh ada dua lagi. Jadi tak cerita tak nak soalan lah. Boring. Kita pernah cerita. Wah, besar ni. Ya Allah. And delete kat itu juga tak katanya pasal dia ini. Betul. Dan saya dibaca bersama jadi kita sangka tak tahu satu banyak. Panjang. Buka buku surat satu. Baca. Yang boleh sekejap. Cikgu nak keluar sekejap.
Lagi satu lah, kena yang satu ni ada dua. Ada tiga muka surat. Satu sebut apa, tiga sebut. Mana? Ini dua-dua ataupun kalau tak ada puas nanti ambillah pemilihan terus 4-4 ada mixkan. Satu tiga ke lagi ada empat. Tadi ada combination. Okey. Ya, boleh. Okey. Boring satu. Untuk orang pemilihan terus Okey. Boleh teruskan? Okey. Untuk skop pemilihan terus boleh refer pada slide tadi. Saya dah susun sama. Okey, ini butiran dalam PT. Okey. Ini okey. Pertama yang tadi anggaran pejabat sama ada diluluskan oleh ketua atau timbalan PTJ sebelum ya atau tidak. Ini maklumat dalam anggaran pejabat. Ini maklumat dalam anggaran pejabat. Ini jika bukan diluluskan oleh ketua atau timbalan PTJ, adakah surat berkuasa? Okey. Yang ini okey. Yang nombor 2 ini, adakah PTJ dapatkan quotation? Jika ada, okey, ini syarikat-syarikatnya.